آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ربي يسر ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا عليم يا عليم يا عليم وبه نستعين. اللهم ربنا ربي زدنا علما اللهم ربنا رب اهدنا الصراط المستقيم. Baca sekali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله أتى أمر الله ولا تستعجلوه فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنظروا أنه لا إله إلا أنا. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني فاتقوني. خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Baik. Surah ni ada dua bahagian. Bahagian pertama ialah ayat pertama sehingga ayat 112. Nafi syirik, tasarruf, iaitu nafi syirik, bahawasanya Allah Ta'ala itu perlu bantuan, perlu pertolongan untuk memakbulkan doa, untuk menyampaikan hajat dan sebagainya. Dalam mencipta mengurus mentadbir itu, dalam mengurus mentadbir, tasarruf ni mengurus mentadbir itu, Allah Ta'ala perlu bantuan daripada makhluk dia. Itu adalah syirik pada Allah. Bahagian kedua ialah ayat 113 sampai akhir, iaitu nafi syirik amali. Amalan dia tu syirik pada Allah. Tuhan bawa bagi 12 dalil akli, 12 dalil akal pada kedua-dua bahagian. Maksud surah ni ialah tidak boleh tawassul. Tidak boleh bertawassul kepada selain daripada, tak boleh bertawassul, iaitu tidak ada perantaraan melainkan kepada direct kepada Allah Ta'ala saja. Semua Hindu, Buddha, Kristian, Majusi, termasuklah Sikh, termasuk Syiah, bertawassul kepada perantaraan untuk dapat doa. Saya beri contoh. Orang Kristian, dia beri pangkat kepada Nabi Isa. Bahawasanya Nabi Isa ni selain pada Nabi, Rasul, kitab Injil, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, dia beri pangkat kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Bila diberi pangkat, maka mereka pula beri tugas kepada Nabi Isa, iaitu Nabi Isa inilah akan beri berkat. Nabi Isa inilah akan menyelesaikan masalah-masalah kecil dunia. Jadi apa-apa hal kena minta melalui perantaraan dia. Akibatnya ialah mereka buat perantaraan melalui Nabi Isa.
Kemudian mereka mula buat perantaraan melalui wali-wali. Wali-wali dalam agama Kristian. Dan juga ulama-ulama dia. Sekarang ni dia minta berkat daripada padri. Oh Father, please bless me. Wahai padri, tolong beri berkat padaku. Kemudian dia menghadap ke berhala Nabi Isa tu, dia pergi kata, oh Jesus, please bless me. Iaitu wahai Nabi Isa, tolong beri berkat padaku. Kita orang Islam pun pergi jumpa Tok Guru, oh Tok Guru tolong beri berkat pada saya, juga syirik pada Allah. Mudah ya ada. Benda serupa. Benda serupa yang ni. Ha? Baik. Orang Hindu pula. Orang Hindu, perantaraan dianya ialah dewa. Dewa Ganeshnya, Burugamnya, Karlanya, macam-macam nama. Dewa-dewa ni adalah jenis-jenis malaikat. Maka dia guna perantaraan melalui malaikat-malaikat ni untuk menyampaikan doa hajat dia kepada Allah Ta'ala. Dan dia puja tu pula, puja kepada Tok Sami dia. Nah, Tok Sami dia lah. Baik. Buddha pula Tok Wali. Agama Buddha pula Tok Wali. Jadi bila mati saja pihak-pihak mereka ni, bila mati saja, maka Tok Cha ni akan mari ke rumah-rumah Cina ataupun India ke, yang mana yang beragama Buddha tu, dan mula membaca talqin atau rumah. Ngayak ada tu rumah, okey. Baca talqin. Dia kata, antara lain dia kata, kalau muka nakir mari menanya, beritahu mereka kita agama Buddha dan Buddha lah akan bawa kita semua pergi menghadap Tuhan. Itu dia kata. Dia antara puak-puak Buddha pula, siapa-siapa yang kata Buddha tu Tuhan, dia kata tu pembohong lah. Nah, baik. Berkenaan dengan puak-puak orang Islam pula, dia guna Nabi Muhammad, minta berkat dengan Nabi Muhammad, juga kufur pada Allah. Perantaraan seperti mana Kristian, dia beri pangkat kepada Nabi, bahawa Nabi ni boleh beri. Dia beri pangkat pada Nabi, Nabi ni tahu menerai, tahu dalam hati. Akibatnya ramai guru-guru mengajar murid-murid mereka bahawasanya boleh guru tu akan boleh tahu apa ada dalam isi hati murid ataupun siapa-siapa yang nak bagi jumpa. Itu satu fahaman sesat. Jadi orang Islam menggunakan perantaraan orang Nabi Muhammad, nabi-nabi lain, wali-wali dan malaikat-malaikat sebagai perantaraan mereka. Siapa orang Islam yang buat ni, dia sudah buat syirik dan dipanggil buat musyrikin. Musyrikin ahli kitab. Seperti mana musyrikin ahli kitab Injil, musyrikin ahli kitab Taurat. Ada pun Syiah pula, dia tak pakai semua nabi-nabi tu. Nabi semua tak pakai. Nabi, wali semua tak pakai belaka. Dia pakainya ialah anak cucu Nabi Muhammad sendiri sebagai perantara. Iaitu Sayyidina Ali-nya, Sayyidina Husainnya, Sayyidina Hasannya, berikut sampai 12 imam. Syirik manusia ni adalah berkenaan dengan akidah. Awak pergi bincang dengan mereka berkenaan dengan perkara lain, perkara. Saya jumpa saya tabligh kepada satu Cina 2 malam lepas di Kota Baru. Tanya dia, awak agama Hindu? Buddha ke Hindu ke? Dia kata dia agama Buddha. Lalu saya tanya dia macam talqin tadi. Dia buat talqin 7 malam straight set atau rumah. Budak berapa tak Cha mari. Setiap kali talqin, setiap kali bayar. Kemudian dia buat talqin ni sampai 49 malam. 49 malam. 49 hari lah. 49 malam. Itu bagi yang kaya-kaya lah. Jadi yang miskin-miskin itu sekejap lah. Baca talqin. Kita ni atas pahala dia baca talqin, ajar kepada si mati tu, kok jumpa muka nakir tak jawab.
Dia baca terumuh lagi. Kita baca di kubur. Semua ni adalah fahaman-fahaman yang didorong oleh setan belaka. Apa saja amalan yang tidak daripada sunnah Nabi, daripada Quran adalah amalan hawa nafsu dipanggil. Dan semua amalan hawa nafsu adalah batil. Dan tempat batilnya adalah neraka. Baik. Jadi orang Syiah pula sudah semayang, mereka beri salam kepada Sayyidina Ali. Selawat pada Sayyidina Ali. Beri salam pula kepada Sayyidina Hasan. Kemudian selawat pada Sayyidina Hasan. Beri salam pula pada Sayyidina Husain. Selawat pada Sayyidina Husain. Kemudian Ali Zainal Abidin lah apa macam-macam lah, Ja'far Shadiq apa sampai 12 imam. Tujuannya nak dapat pertolongan daripada masyarakat. Kita minta dengan Nabi. Dia minta dengan anak cucu Nabi. Dia satu grup yang pelik sikit daripada orang lain. Tapi PC itu PC Kristian lah. PC Kristian juga lah. Baik. Kita mula Ata amrullah. Ini dakwah surah. Dakwah surah sudah datang keputusan Allah Ta'ala bagi sesiapa yang buat tawassul. Perantaraan kepada Allah Ta'ala dalam doa, dalam ibadat, dalam apa saja. Sudah datang keputusan Allah Ta'ala untuk beri azab kepada siapa-siapa. Oleh sebab itu, fala tasta'jilu. Janganlah kamu orang Islam, orang yang sebar tauhid, minta disegerakan azab ini kepada mereka yang engkar pada tauhid. Jangan minta segera. Jangan minta disegerakan azab pada mereka. Azab bila Tuhan nak bagi, itu kerja Tuhan, tidak kerja kita. Kita hanya menyampaikan saja. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada perlu perantaraan dalam ibadat, dalam doa, dalam zikir. Wa ta'ala yang maha tinggi amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan pada Allah Ta'ala, iaitu Nabi ni, wali ni, malaikat ni. Nabi, wali, malaikat bagi orang ahli ada kitab. Bagi yang tidak ada kitab macam Hindu, Buddha tu, dia minta tolong dengan malaikat dan wali. Bagi Syiah pula dia minta tolong dengan anak cucu. Dan dia berubah pangkat lah. Mereka ni imam, maksum lah, macam-macam dia berubah pangkat. Tapi poin yang salahnya ialah satu ya, iaitu tawassul tu satu. Daripada salah tu akan merebak pada semua jenis salah. Semua jenis syirik akan berebak. Jadi saya kata kepada Cina tu, saya kata, awak ni, awak percaya Allah Tuhan yang mencipta langit dengan bumi. Kita semua Tuhan yang satu saja. Awak pakai perantaraan bukan? Dia kata ya. Awak salah satu ya. Salah itu satu je. Iaitu salah awak ialah pakai perantaraan. Tuhan kita tidak perlu perantaraan. Dia tak kongsi dalam cipta, dalam di akhirat besok, di pada mahsyar, dia tak ada berkongsi, ni Muhammad kamu duduk tepi ni, bagi hakim yang kedua ke, Jibril duduk ini ke, mereka nabi-nabi, wali-wali semua jadi hakim-hakim ke, tak ada. Dia seorang Tuhan. Dalam cipta langit dan bumi, dia seorang diri. Beri rezeki, beri menyempurnakan hajat manusia, makhluk semua sekali ni, dia seorang diri. Begitu juga akhirat kelak juga dia seorang diri yang mengadili makhluk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah makhluk di 7 langit dan 7 bumi. Iaitu kita semua ni milik Allah. Tok nenek kita dulu pun milik Allah. Anak cucu kita kemudian pun milik Allah. Jadi Nabi Muhammad yang sudah meninggal juga milik Allah, bukan? Malaikat-malaikat yang ada semua milik Allah. Lepas tu kita lepas pada ni akhirat tu Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Dia memiliki hari itu. Hari pembalasan itu dia memiliki. Syurga milik dia, neraka milik dia. Dia tidak ada nak kongsi dengan siapa-siapa. Kamu Tuhan ni, orang kita ni, jangan berbulan neraka lah dia. Ni anak saya ni Tuhan, jangan berbulan neraka dia. Tak boleh. Nak tolong anak kita, nak tolong mak kita, tidak boleh berlaku selepas meninggal. Selepas sudah meninggal. Sebab kita sendiri sudah meninggal.
Dan lebih-lebih lagi bila sudah kiamat, putus habis semua. Tak ada amal ibadat, sudah tutup belaka. Faham? Maka bila dibangkit daripada mahsyar, apa lagi yang tinggal? Tinggalnya ialah kita dengan Allah Ta'ala saja lagi. Nabi Muhammad dan malaikat-malaikat serta semua para nabi semua duduk bersaf-saf depan Tuhan. Surah Saffat nanti kita baca. Surah Saff ada, surah Saffat ada. Malaikat-malaikat, nabi-nabi, wali-wali dan makhluk semua sekali duduk bersaf-saf menghadap Allah. Semua datang jumpa Allah sebagai hamba belaka. Nah? Baik. Nuzilul malaikah. Dialah yang menurunkan malaikat. Birruhi min amrihi ala ma yasha'u min ibadihi. Iaitu dengan membawa roh situ birruhi dengan bawa wahyu, menurunkan malaikat. Malaikat sini Jibril, birruhi dengan bawa wahyu, min amrihi daripada perintahnya, perintah Allah Taala. Malaikat Jibril tidak boleh nak turun sendiri-sendiri nak turun. Ni Muhammad ni wahyu ni hak Tuhan tak beritahu lagi, tapi saya beritahu advance. Tak boleh. Tak boleh. Jibril mari nak volunteer nak beritahu awal pun tak boleh. Ni bocor rahsia dulu tu ni. Ni esok lusa ni akan turunlah ayat lain pula ni. Gini. Tak ada. Tak ada begitu. Tak pernah berlaku begitu. Nah? Bi amrihi, dengan perintah Allah Taala. Jibril akan buat mengikut perintah. Ala ma yasha, ke atas apa saja perintah yang dia kendaki. Kepada makhluk mana yang kendaki? Min ibadihi, daripada makhluk-makhluk yang ramai-ramai, iaitu yang dilantik jadi nabi, yang dapat wahyu. Ala man yasha'u min ibadihi, iaitu ke atas makhluk yang dia kendaki, berapa banyak yang dia nak beri wahyu tu, daripada hamba-hamba dia yang ramai yang dia lantik jadi nabi. Min ibadihi. Tujuan lantik nabi je an anziru, supaya kamu Muhammad akan memberi ancaman kepada manusia, beri peringatan pada manusia, ancaman pada yang engkar, beri peringatan kepada yang nak. Akidah tauhid ni, siapa dia engkar, ancaman neraka. Siapa dia yang beriman akan diberi berita gembira, akan dapat syurga. Berita yang nak diberitahunya satu perkara ya. Annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tidak ada lagi Tuhan. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang layak dipuja, yang layak dibuat ibadat. Tidak boleh berkongsi dalam ibadat. Seperti setengah-setengah pokok tasawuf, dia berkongsi dalam ibadat. Pada Allah pun dia ibadat, dia zikir, pada Nabi pun dia zikir, Nabi Muhammad. Contohnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada nama wasi'ahu ilmullah. Itu tu termasuk zikir bersama Allah Taala. Ayat Quran pun tidak ada, hadis Nabi pun tak ada. Itu semua bohong belaka. Tujuan nak beritahunya la ilaha illa ana, tidak ada lagi Tuhan yang layak disembah, dipuja, dibuat ibadat, dibuat zikir, dibuat doa, melainkan kepada aku saja. Ana tu aku saja. Oleh sebab itu, fattaquni, hendaklah kamu takut pada aku saja. Jangan takut pada manusia, takut pada aku saja. Dalilnya, bila dua ayat ni dibawa turun mari, dua ayat ni, ayat tu nampak sikit pendek Tujuan kenapa kita kena ikut Allah Ta'ala, dalil pertamanya ialah bila dia dibuat keputusan dulu, keputusan wahyu dia diberitahu. Ni poinnya dua perkara, dua ayat tadi. Dalam dua ayat tadi ada berbagai perkara dan dalilnya. Tengok, Tuhan buat bagi dalil. Kita bila tanya pokok karut ni, mana dalil? Oh, dia kata tak guru saya. Tuhan bila cakap fattaquni, kamu takutlah pada aku saja.
Maka dalilnya khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah lah yang mencipta 7 langit dan 7 bumi dengan kebenaran. Dengan kebenaran apa dia? Untuk menzahirkan kebenaran. Allah Ta'ala pencipta. Li izharil haqq. Untuk menzahirkan Allah Ta'ala pencipta. Allah Ta'ala yang layak disembah. Dengan tunjuk kebenaran, dengan kebenaran apa? Dah, kebenaran bahawasanya dialah Allah, Tuhan yang mencipta, memelihara, memberi rezeki kepada siapa saja. Menunaikan hajat, menyempurnakan hajat, boleh menyahut doa. Dia saja Tuhan yang boleh sahut doa. Semua yang lain tak boleh sahut doa. Tidak boleh menyempurnakan hajat. Semua makhluk tidak boleh sempurna hajat. Nah, untuk li izharil haqq bil haqqi, mana li izharil haqq, untuk menzahirkan kebenaran, iaitu Allah sebagai pencipta yang memberi rezeki, memberi keperluan kepada semua makhluk. Ta'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dia pergi kata Nabi Muhammad boleh buat kira juga. Hindu kata malaikat boleh buat kira juga dengan Allah Ta'ala. Orang Syiah kata anak cucu Nabi boleh buat kira dengan Allah Ta'ala juga. Sama ada sekarang ke, besok ke tak kira. Nah? Oh, bukan sekarang ni di pada masa besok dia tolong kita lah. Untuk fahaman-fahaman ni adalah fahaman syirik pada Allah belaka. Nah? Amma yusyriku. Jadi orang Kristian menyekutukan dengan guna Nabi Isa sebagai perantaraan. Dia bubuh pakak pada Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kemudian dia beri tukar. Ini tukar Nabi Isa nya ni. Hindu pula lantik malaikat pula. Malaikat ni dia lantik malaikat ni nama ni. Berhala kena buatnya begini. Nah, lepas tu dia beri tukar. Lepas tu dia pun sembuh. Nampak serupa tak? Serupa tak ni? Syiah pula, dia kata Sayyidina Ali-nya begini, Sayyidina Husain-nya begini, Sayyidina Hasan-nya begini, Ja'far Shadiq-nya begini. Semua dia kata tu maksum. Dia kata maksum belaka. Dia beri pakat maksum tu. Bukan dalil Quran, bukan dalil hadis. Dalil mulut dia. Dia beri pakat, dia beri tukar. Kemudian dia puja. Ni tepuk dada. Husain, Ali, gitu. Karbala. Pokok belakangnya dia menyesakan tubuh badan belakang. Oh, tak boleh lari dah. Nah, dia sumpah Hindu tu kabadi tu lah. Allahu Akbar. Apa dosa? Apa dosa lah, macam-macam lah. Sayang lah, tunjuk sayang, macam-macam. Itu nak lepas perasaan dah. Tujuannya nak puja tu. Pemujaan tu sebenarnya. Pemujaan kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan tu. Tuhan tidak suruh puja makhluk. Allah Ta'ala saja. Nabi tak boleh juga. Dia anak cucu boleh pula dah. Dalil kedua, tengok ni. Bila Tuhan beri mari, dia akan beritahu dalil. Dalil ni mesti dia cipta tu cipta ni nah. Khalaqal insana min nutfatin. Dialah Tuhan yang menciptakan manusia itu daripada sperma, nutfah, saripati mani, sperma. Daripada saripati mani satu ekor sperma tu campur dengan satu telur perempuan tu akan jadi anak. Dan ayat ni banyak begini. Tapi ayat sini pendek saja. Daripada sperma ya segumpal darah, seketul daging, tulang, kemudian macam-macam lah dengan organnya apa semua. Kemudian beranak. Bila sudah beranak tu, anak tu daripada kecil merangkak, lepas tu boleh jalan, lepas tu boleh berlari, lepas tu boleh bercakap, lepas tu sudah pandai apa semua. Apabila sampai umur tertentu, dia akan jadi akil balik. Sudah akil balik tu umur 40 pula dah. 30-40 sudah jelas dia ada bini ada anak pula dah dia. Fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba dia jadi penentang yang jelas nyata kepada mengesa pada Allah Taala. Tuhan buat dia daripada sperma ya. Tiba-tiba bila jadi manusia dia jadi penentang pada tauhid.
Jelas penentangan. Mubin sini qasimu mubin. Qasi itu penentang, mubin itu jelas penentangan. Terai-terai dia lawan. Wah, dia kata tidak, ini ibadat ni. Apa itu bawa kita. Kok Hindu pula? Kok Hindu cara Hindu, Buddha cara Buddha. Orang kita pula. Syiah tu salah. Buat kita tak. Buat kita, serupa ke ni? Serupa. Kita bisa salah ke Tok Kenalinya, Tok Selehanya. Betul? Syekh Abdul Qadir Jalaninya. Nabi Khidirnya, Nabi Musanya, macam-macam kita sebut. Dengan silaknya, bab silaknya. Semua bab ni, buat-buat yang buat ni, biasanya. Bukan semua, biasanya. Buat-buat belajar tasawuf. Wirid tasawuf. Kemudian belajar silak. Dia start situ. Sedangkan tasawuf tu untuk melahirkan kesucian hati. Silak itu supaya dapat baiki boleh berjihad. Tapi diselitkan dalam tu syirik pada Allah. Iaitu tawassul. Dalil yang kedua, dalil yang ketiga pula, wal an'ama, dan binatang-binatang ternak. Ini tadi dia Tuhan beritahu berkenaan dia cipta langit, bumi. Kemudian dia cipta kita. Lepas tu dia nak beritahu nikmat badan pula. Nak jawab apa lagi? Langit dia buat, bumi dia buat. Mana dengan airnya, dengan gunung ganangnya, dengan binatangnya, apa semua. Tak. Lepas tu dia cipta kita. Lepas cipta kita, wal an'ama, dan binatang-binatang ternak. Khalaqaha, dialah juga menciptakan binatang tu. Semua ni kita boleh makan. Lakum bagi binatang ternak itu bagi kamu, fiha, pada binatang ternak itu, dif'un, sesuatu yang boleh menghangatkan badan, iaitu kulit dia. Kalau kita pakai ada jenis binatang tu, kulit dia tu kita pakai baju dia tu, guna bulu dia ke, boleh menghangatkan badan. Ataupun daripada lemak dia ke, boleh menghangatkan badan. Wa minha ta'kulun, dan di antara binatang juga yang kamu ternak untuk buat makan saja. Wa manafi'u, dan juga manfaat lain daripada binatang-binatang. Ada binatang yang kita tidak makan pun dia, tapi kita guna buat manfaat. Contohnya keldai. Keldai ni hanya untuk tunggang, untuk buat keldai. Nak makan tak boleh. Kecuali yang liar. Keldai liar boleh makan. Keldai yang sudah diternak tidak boleh, haram makan. Ada pun lembu yang diguna sebagai kenderaan, kuda yang diguna sebagai kenderaan, unta diguna sebagai kenderaan, boleh dimakan. Pasal apa? Pasal dia Tuhan. Dia buat kuasa dia. Undang-undang dia buat. Tiba-tiba kita pula ni masa nak beranak ni tak boleh makan benda ni. Tu kita, tu kufur pula tu. Wa minha ta'kulun, dari ada antara mereka binatang tu kita ternak untuk makan saja. Sekarang ni ayam ni kita ternak untuk makan. Jadi masalah perut dia tu satu masalah besar, bulu dia satu masalah besar. Lepas proses tu kan, darah-darah dia tu satu masalah besar. Pencemaran alam, perkasa kita tidak guna, kita makan daging ya. Satu masalah. Dalil lagi, ni dalil rohani pula. Dia cipta berbagai jenis binatang, setengah tu kita boleh guna untuk bangat badan kita. Maknanya manfaat kita, ada guna buat sembuh penyakitnya, ubat lah, macam-macam lah. Dan berbagai kegunaan lain, setengahnya kita makan. Bagi binatang tu, nikmat rohani pula. Walakum fiha, dan bagi kamu pada binatang ternak tu, jamalun, satu pandangan yang indah. Bagi orang yang suka bela binatang. Ada orang suka bela burung tu, dia tengok hari-hari tu, dia seronok tengok burung dia tu. Tak kira lah burung jenis apa dia. Tak. Ada suka tengok ayah serama. Dia bela tak nak makan pun tak boleh, dia kecil. Tapi bela tu tujuan apa? Jamalun, suatu pandangan yang indah. Dia suka. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ada dia ternak misalnya arnab, bulu lebah. Bukan untuk makan, untuk bela, untuk letak macam kucing di rumah. Ada. Belah ni.